bertemu kembali dalam Niaga Awal ni. Sudah tentu untuk waktu ini kita nak melihat dalam isu hartanah ini. Betul. Kalau tengok banyak juga shop lot kalau di shopping mall dan sebagainya, ada juga yang ada kosong juga. lagi Betul, kan sekarang ada yang ni. tak dibeli. Tak dibeli dan sebagainya. Shop lot sama ada landed shop lot ke, rumah ke, banyak cerita berkenaan dengan properti. Kita nak tengok data-data yang penting. Kita nak bersama dengan Nina Rozman. Nina mungkin boleh kongsikan angka-angka yang menarik dan juga fakta di sebalik isu hartanah, terutama selepas pandemik COVID-19 ini. Nina. Okey, baik Haris dan Ashraf. Saya akan kongsikan laporan data daripada Nawawi Thai Research, iaitu telah merekodkan jumlah inflasi. Nawawi Thai Research telah merekodkan jumlah inflasi di negara kita, di mana kadar inflasi di Malaysia yang direkodkan setakat suku keempat 2021 iaitu sebanyak 3.2%, iaitu anda jangan keliru, arrow hijau dengan arrow merah ini bukan menunjukkan peningkatan atau apa, ini hanya menunjukkan apa lebih tinggi atau lebih rendah. So kita lihat perbandingan suku keempat pada 2021 iaitu lebih tinggi kadar inflasinya iaitu sebanyak 3.2% dan juga pada suku pertama 2022 iaitu lebih rendah iaitu pada 2.2%, iaitu menunjukkan daripada suku pertama 2021 sehingga suku pertama 2022 kita melihat kadar inflasi menurun. Jadi apabila kita melihat kadar inflasi Malaysia yang direkodkan sini daripada 2020 sehingga 2022, kita dapat lihat catatan kadar inflasi di Malaysia iaitu sekitar 2021 daripada suku pertama sehingga kedua kita melihat catatan kadar inflasi yang agak tinggi, namun ia mula menurun di suku ketiga pada tahun lepas sehingga naik kembali pada suku keempat pada tahun lepas dan pada setakat ini pada suku pertama 2022 tahun ini mencatatkan sebanyak 2.2% iaitu kadar inflasi Malaysia setakat suku pertama 2022 tahun ini. Jadi saya akan teruskan dengan jumlah jualan pelaburan yang melibatkan perindustrian hartanah, iaitu merekodkan sebanyak pada suku pertama 2022 iaitu mencatat sebanyak 315.9 juta ringgit dan berbanding suku kedua pada 2022 mencatat sebanyak 330.7 juta ringgit, iaitu kita melihat jumlah jualan pelaburan iaitu meningkat daripada suku pertama sehingga suku kedua tahun ini. Jadi apabila kita melihat terperinci dengan jualan pelaburan kita dapat lihat daripada perbandingan itu daripada 2013 hingga 2022, kita dapat lihat pada 2021 catatan jualan pelaburan untuk hartanah perindustrian kita dapat lihat iaitu pada tahun 2021 iaitu mencatat jualan pelaburan industri iaitu paling antara tertinggi iaitu pada tahun lepas, lebih kurang 5,000 bilion, di antara 5,000 bilion dan juga 6,000 bilion. Jadi ini adalah angka tertinggi setakat 2021 ini. Jadi apabila kita teliti pada 2022, kita baru sahaja berada di tengah-tengah suku ketiga tahun ini, iaitu tidak dapat yang banyak kita kongsikan, iaitu sebanyak setakat ini kita dapat lihat iaitu sehingga suku kedua, catatan suku kedua pada tahun ini lebih kurang 1,000 bilion ringgit. Jadi seterusnya kita akan pergi ke bagaimana jualan runcit, iaitu kita dapat lihat iaitu suku pertama 2021 merekodkan sebanyak negatif 9.9%, manakala suku pertama pada tahun ini 2022 mencatatkan 18.3%. Jadi Haris, ini adalah data-data yang dikongsikan oleh Nawawi Thai Research yang dapat saya kongsikan setakat ini. Ya, sudah tentu untuk waktu ini kita nak memperincikan berkenaan dengan angka-angka yang dikongsikan tadi. Kita nak terus bersama dengan Puan Saleha Yusof, Pengarah Eksekutif dan Ketua Kajian dan Perunding Serantau Nawawi Thai. Puan Saleha, terima kasih kerana sudi dalam Niaga Awal ni. Pertama sekali, dengan pemulihan yang tidak sekata dalam beberapa sektor ekonomi berikutan gangguan rantaian bekalan, inflasi global dan juga peningkatan kadar faedah, apakah situasi dan juga trend yang perlu diketahui oleh pelabur tentang pasaran hartanah Malaysia sekarang ini? Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Niaga Awani kerana menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan tentang pasaran hartanah di Malaysia. Bagi pelabur hartanah untuk memahami situasi dan juga trend pasaran hartanah di Malaysia sekarang, perlu kita rujuk kepada prestasi ekonomi Malaysia pada tahun 2022 setelah dilanda COVID-19 pandemik.
So jika kita tengok pada GDP pada suku pertama 2022 menunjukkan pemulihan ekonomi domestik yang baik. Ekonomi berkembang sebanyak 5% berbanding dengan 3.6% pada suku keempat 2021. Prestasi ekonomi yang menggalakkan ini dipacu oleh tiga sektor yang utama iaitu perkhidmatan, pembuatan dan juga pertanian. Walaupun negara berada dalam persekitaran ekonomi yang agak mencabar, terutamanya inflasi dan juga gangguan rantaian bekalan global, data dari DOSM juga menunjukkan pemulihan yang berterusan dalam pasaran tenaga buruh dan juga perkembangan dari sektor perdagangan luaran, which we think will have very good impact on the sentiment of investors. So untuk mengaktifkan semula ekonomi dan juga pasaran hartanah, kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa dasar seperti pembukaan semula sempadan antarabangsa yang akan membawa masuk bukan sahaja pelancong tetapi juga pelabur antarabangsa untuk kembali melabur ke Malaysia. Dasar-dasar ini dijangka akan membantu untuk memulihkan sektor hartanah pada separuh kedua 2022. So sebagai contoh, beberapa dasar yang dijangka akan memberi faedah kepada pembeli-pembeli adalah tax exemption on RPGT dan juga pengecualian duty stamp on MOT, Memorandum of Transfer untuk pembeli rumah kali pertama. Bagi pembeli hartanah berharga RM500 ke bawah, pembeli akan mendapat menikmati 100% pengecualian duty stamp MOT. So ini akan memberi faedah kepada household yang mempunyai income below 6,500 lah. Dan bagi pembeli hartanah berharga antara lebih 500 ke 1 juta, mereka layak mendapat diskaun 50% ke atas duty stamp. So kami menjangkakan kadar penularan COVID-19 yang terkawal di Malaysia juga akan membantu melonjakkan sentimen positif pelabur hartanah. Baik, Puan, apakah transaksi semasa atau yang terkini untuk atas tanah ataupun kepada juga hartanah perindustrian? Okey, pemahaman saya landed ya? You are referring to landed residential. Online dan juga industrial market. Okey. Kalau kita tengok kepada landed residential kita tengok Klang Valley, Pening dan juga Johor, ya. So kalau kita tengok HPI, which is House Price Index, dalam tahun 2019 Malaysia HPI was only 198. Tapi bila kita tengok data pada suku pertama 2022, indeks telah naik sebanyak 1.5% kepada 200.9. So boleh saya katakan pasaran hartanah sudah menunjukkan improvement selepas pandemik. So jika kita melihat kepada transaksi, landed di Klang Valley di antara harga 450,000 kepada 1.5 juta bagi harga permulaan, ya. But of course the price will vary from location to location. Kawasan yang lebih maju, harga launching akan lebih tinggi daripada kawasan yang baru nak membangun. So 1.5 million di launching price dia di Teluk Panglima Garang dan juga Kota Kemuning, which is a very developing area now. Di Pening, harga landed di mainland because Pening Island tidak ada banyak harta di atas tanah, ya. So harga about 465,000 to 750,000. And we have seen prices masa pandemik telah jatuh. Kalau kita tengok Pening HPI jatuh dari 195 kepada 193. Tapi dengan adanya insentif daripada kerajaan, so we believe the price will recover in the next few quarters lah. Jadi Saliha, dengan ketidaktentuan pasaran, termasuk pasaran hartanah sekarang ini, jadi bagaimanakah pelabur ini boleh menjadi street smart dalam pasaran hartanah ketika ini?
Okay, because of pandemic, boleh kita katakan pasaran hartanah bukan lagi pasaran yang aktif bagi pelabur-pelabur. So kebanyakan pembeli membeli untuk kegunaan sendiri, terutamanya rumah lah ya. So bagaimana kita boleh menjadi street smart dalam pasaran hartanah? So ada several faktor yang perlu kita ambil kira. Pertama sekali, reputation of the developer. Because as you know, there are many abandoned projects in the past because the developer tidak mempunyai kekuatan keuangan untuk menyiapkan projek, terutama projek-projek yang tidak berada di lokasi yang very strategic. Okay, and then location is always important, especially kalau pelabur memang membeli untuk melabur, menjangkakan rental income on monthly basis. So connectivity to public transportation is important, especially to LRT and MRT. And boleh juga dikatakan neighborhood characteristic is also important. Sama ada that particular area ada potential untuk capital growth or potential for rental income. And then sebagai pelabur, of course, after holding the property for a certain period, they would want to sell. So kita juga perlu menengok sama ada kawasan itu ataupun neighborhood itu mempunyai potential untuk resale. Seperti yang kita tengok setengah neighborhood di Klang Valley, even di Klang Valley, untuk menjual di secondary market is not easy because there is not much capital appreciation. So very likely the area is not well connected to public transportation and also tidak mempunyai banyak facilities dan social activities yang akan menarik pembeli di kawasan tersebut lah. Baik. Baik, Puan Salihah Yusof, sudah tentu banyak lagi cerita berkenaan dengan pemulihan sektor hartanah dan juga bagaimana kita ingin melihat dari segi outlook unjuran pada masa akan datang. Ramai yang nak tahu tips-tips, banyak lagi cerita berkenaan dengan hartanah ini. Tapi buat masa ini, terima kasih Puan Salihah Yusof, Pengarah Eksekutif dan Ketua Kajian serta Perunding Serantau Nawawi Time mengulas berkenaan dengan isu hartanah. Okey, baiklah, untuk waktu ini kita nak melihat kepada data yang dikeluarkan oleh IMF. Ya. Kita nak terus bersama dengan Nina. Nina, apa data-data yang dikeluarkan oleh IMF, Nina? Baik, daripada IMF ni saya nak kongsikan keluaran terkini oleh World Economic Outlook yang dikeluarkan pada Julai 2022. Jadi saya akan mulakan dengan ramalan iaitu unjuran inflasi global yang kita dapat tengok. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan ceritakan sikit apa makna-makna line ini. Line-line ini adalah menunjukkan satu suku pada setiap tahun, iaitu kita seperti kita tahu setiap tahun iaitu ada 4 suku tahun kewangan, iaitu kita dapat lihat daripada sini. Ini adalah data yang menunjukkan perbandingan daripada 2021 hingga 2022. Jadi kalau anda dapat lihat daripada line bawah sekali, ia bermula dengan Januari 2021. Line bawah sekali Januari 2021 sehingga Mac 2021, dan sini naik pula suku kedua pada tahun 2021 iaitu pada April 2021 hingga Jun 2021, iaitu diikuti juga dengan suku ketiga 2021, suku keempat 2021 dan diikuti juga dengan suku pertama hingga keempat pada tahun 2022. Jadi kalau kita tengok iaitu line paling atas sekali kalau anda dapat lihat iaitu line warna biru ini. Biru ini adalah dia
iaitu update yang dikemaskini setakat pada Julai 2022 tahun ini. Kita dapat lihat inflasi IHP adalah ramalan unjuran menunjukkan pada suku ketiga pada 2022 yang kita sedang berada sekarang ini. Kita dapat lihat peningkatan inflasi IHP yang amat tinggi dan kita dapat kenaikan inflasi ini akan kekal sehingga tahun 2023 iaitu sehingga suku pertama, dan kita akan dapat mula melihat penurunan iaitu pada tahun 2023 iaitu pada suku ketiga. Ini adalah ramalan yang dapat kita lihat iaitu pada tahun depan kemungkinan inflasi IHP kita akan menurun. Jadi saya akan teruskan juga dengan inflasi iaitu inflasi teras. Inflasi teras ini adalah melibatkan pengukuran perubahan harga kepada setiap barang atau perkhidmatan kecuali makanan segar dan juga tenaga, kerana harga ini susah dikawal dan ia berubah banyak kali berubah. Jadi apa kata saya lihat inflasi IHP teras iaitu yang dapat saya saksikan antara kita lihat suku ketiga Julai 2022 yang direkodkan setakat ini. Kita dapat lihat pada tahun 2022 iaitu suku ketiga, kita dapat lihat inflasi teras pun masih meningkat tingginya dan ia akan kekal di peringkat paling tinggi sehinggalah tahun depan iaitu pada suku tahun pertama sehinggalah suku tahun kedua sehinggalah suku tahun ketiga dengan ramalan oleh IMF ini mengatakan line biru ini mengatakan suku ketiga pada tahun 2023 inflasi terasnya akan mula menurun. Jadi itu adalah unjuran tentang inflasi IHP ketika ini. Jadi apabila kita lihat perinci apa peningkatan ketidaktentuan dan risiko, apa yang ketidakpastian, kita dapat lihat Before saya pergi ke sini, saya akan bagi tahu apa indikator yang mewakili warna-warna line ini. Jadi kita dapat lihat yang pertama adalah kita dapat lihat warna hijau mewakili ketidaktentuan dasar moneteri. Warna kuning kita dapat melihat ketidaktentuan dasar keselamatan negara dan warna biru mewakili ketakutan kemelesetan dan warna merah kita dapat lihat risiko relatif kemelesetan dalam ekonomi G7. Jadi bari saya bagi lebih terperinci, kita dapat lihat pada tahun 2019 hingga 2020, kita dapat lihat line warna biru dan warna merah ni antara tertinggi. Ini adalah kenaikan, kita dapat lihat kenaikan pada orang lebih takut kepada ketakutan kemelesetan iaitu recession fears. Dan kita dapat lihat orang takut juga kemelesetan datang daripada negara G7. Ini adalah antara nilai tertinggi yang dicatatkan pada 2019 hingga 2020. Jadi namun kita lihat penurunan selepas 2020, selepas kita dilanda bencana COVID-19, kita slowly kita pergi ke pemulihan iaitu masuk tahun 2021, kita dapat lihat ketidaksamaan dasar moneteri, dasar keselamatan negara mula menurun. Tapi pada tahun 2021 masuk suku kedua dan suku ketiga, kita dapat lihat peningkatan ketidaktentuan ini meningkat. Yang warna biru ni adalah peningkatan ketidaktentuan kepada kemelesetan ekonomi iaitu recession fear. Kita dapat lihat ini antara catatan paling tinggi setakat ini. Ini adalah catatan yang direkodkan pada Julai 2022 baru-baru ini. Jadi apabila kita berkata tentang peningkatan ketidaktentuan, ini adalah data dan laporan terkini yang dapat saya kongsikan untuk daripada IMF dan Global Economic Outlook yang direkodkan sejak Julai 2022 tahun ini. Ya, sudah tentu isu berkenaan dengan kemelesetan ekonomi global sebenarnya amat dibimbangi pada ketika ini. Ya. Baik, Niaga Awani akan berehat seketika. Saya akan bersama dengan Ibrahim Sani selepas ini.